السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الرحمة وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Yang berbahagia Tuan Imam Masjid, barisan ahli jawatan kuasa, tuan-tuan dan puan-puan jemaah yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita menyambung pelajaran kita dengan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita sebagai seorang yang bertakwa dan sebagai seorang yang cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah malam ni kita akan baca di muka surat 172. Tu ya. Iaitu hadis yang ke-101. Hadisnya wa an Amr bin al-Haris akhi Juwairiyah bin al-Haris ummil mu'minin radhiyallahu anhuma qala ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda mautihi dirhaman wala dinaran wala 'abdan wala amatan wala syai'an illa baghlatahu al-bayda allati kana yarkabuha wa silahahu wa ardan ja'alaha libni as-sabili sadaqatan. Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Amr bin Haris, yaitu saudara kepada Juwairiyah bintil Haris. Juwairiyah bintil Haris ini isteri Nabi, ummil mu'minin. Adik dia yang bernama Amr meriwayatkan hadis ini daripada Nabi. Jadi Amr ini adik kepada Juwairiyah dan dia adalah adik ipar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juwairiyah ini seorang isteri Nabi yang orangnya kuat beribadat. Dicerita bahawa di suatu pagi Nabi balik daripada masjid sampai ke rumah. Nabi tengok Juwairiyah ni masih duduk di atas tikar semayang. Matahari sudah naik. Dia tak berpindah, dia kuat beribadat.
Akhirnya Nabi tanya dia, wahai Juwairiyah, saya pergi ke masjid tadi, kamu sudah ada di tempat semayang ni, dan saya balik sekarang ni pun kamu masih ada di tempat semayang ni. Apa yang kamu baca? Apa yang kamu zikir? Nabi kata, Juwairiyah, ingat nak, baca zikir ini. Saya nak ajak kamu satu zikir, kamu baca lepas sembahyang subuh sampai naik matahari, maka pahalanya sangat besar. Baca zikir ni. Berapa kali boleh baca? Baca. Nabi pun ajaklah suatu zikir kepada isterinya yang kuat beribadat, supaya membacanya selepas sembahyang subuh. Cerita ni lama dah tuan-tuan. 1000 tahun dah. Tuan-tuan tahu Nabi ajak apa ke isteri dia? Orang perempuan tahu tak Nabi ajak apa kepada Juwairiyah bintil Haris? Suruh baca. Selepas Nabi balik daripada semayang di masjid subuh, Nabi tengok dia ada tikak semayang lagi. Akhirnya Nabi bagi satu zikir untuk dia baca. Zikirnya bunyi lagu ni. Ada dalam hadis. Untuk dengar dulu, tak kita baca. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih. Subhanallah wa bihamdihi ridha nafsih. Subhanallah wa bihamdihi ridha nafsih. Subhanallah wa bihamdihi ridha nafsih. Subhanallah wa bihamdihi zinata arshih. Subhanallah wa bihamdihi zinata arshih. Subhanallah wa bihamdihi zinata arshih. Subhanallah wa bihamdihi midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi midada kalimatih. 4 jenis zikir yang Nabi suruh isteri dia baca selepas sembahyang subuh, sampailah Nabi kata naik matahari dan sebagainya. Bukan panjang pun, pendek saja. Tuan-tuan buat. Saya duk buat tiap-tiap pagi, alhamdulillah, lepas sembahyang subuh. Tak banyaklah baca. Samping-samping kita duk baca zikir lain, kita baca zikir ni. Maklum belakang, Nabi bagi ke isteri dia, Juwairiyah ni lah yang bagi tahu yang Nabi bagi kat dia ni. Cuba ikut saya sekali semua, mudah-mudahan ada berkatnya zikir yang Nabi ajak isterinya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tak ikut umur pandak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih. Dia baca 3 kali. Itu yang kedua, Subhanallah wa bihamdihi ridha nafsih. Subhanallah wa bihamdihi
ridha nafsih. Subhanallah wa bihamdihi, ridha nafsih. Yang ketiga, subhanallah wa bihamdihi, zinata arsyih. Subhanallah wa bihamdihi, zinata arsyih. Subhanallah wa bihamdihi, zinata arsyih. Yang keempat, subhanallah wa bihamdihi, midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi, midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi, midada kalimatih. 4 saja jenis subhanallah ni. Kita bacalah berapa kali pun kita boleh lepas sembahyang subuh. Allah, ini antara zikir-zikir yang dituntut kita baca. Kemudian lepas itu kita baca pula zikir Nabi Allah Khidir alaihi salam lepas sembahyang subuh. Nah, zikir Nabi Allah Khidir alaihi salam lepas sembahyang subuh. Bunyinya bismillah ma sya Allah, la yasuqul khaira illa Allah. Senang ya. Bismillah ma sya Allah, la yasuqul khaira illa Allah. Yang kedua, bismillah ma sya Allah, la yasrifus su'a illa Allah. Bismillah ma sya Allah, la yasrifus su'a illa Allah. Yang ketiga, bismillah ma sya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma sya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Dan yang keempat, bismillah ma sya Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Bismillah ma sya Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ini tuan-tuan, kalau boleh lepas-lepas sembahyang subuh, 2 jenis zikir ni jangan tinggal. Satu zikir yang Nabi ajak isterinya Juwairiyah bintil Haris tadi. Satu zikir lagi, zikir Nabi Allah Khidir dengan Nabi Allah Ilyas yang dituntut kita baca pada setiap hari. Boleh nak? Yang hak Juwairiyah tadi, dia dengan subhanallah, subhanallah wa bihamdihi adada khalqih, subhanallah wa bihamdihi ridha nafsih, subhanallah wa bihamdihi zinata arsyih, subhanallah wa bihamdihi midada kalimatih. Dia mula dengan subhanallah. Yang Nabi Khidir punya, dia mula dengan bismillah. Bismillah ma sya Allah, la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma sya Allah, la yasrifus su'a illa Allah. Bismillah ma sya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma sya Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Jadi kalau boleh kita buatlah pada setiap pagi lepas sembahyang subuh. Selain daripada zikir-zikir yang kita ada baca subhanallah, subhanallah, subhanallah tu, buatlah tuan-tuan, setiap pagi kita tambahkan sedikit lagi amalan-amalan zikir kita yang diajar oleh Nabi kepada isterinya Juwairiyah bintil Haris. Jadi malam ni kita nak dengar apa yang adik Juwairiyah ini riwayat satu hadis, cerita tentang Nabi. Ni adik ipar Nabi ni, namanya Amru ibnul Haris. Kak dia isteri Nabi nama Juwairiyah bintil Haris.
Kata Amru, adik ipar Nabi ini, ma taraka Rasulullah inda mautihi. Tidak tinggal oleh Rasulullah. Rasulullah tidak tinggal ketika dia nak mati, ketika dia nak wafat, dia tak ada tinggal dirhaman, satu dirham, dinaran, satu dinar, wala abdan, dan tidak Nabi ada tinggal seorang hamba lelaki, wala amatan, Nabi tidak ada tinggal seorang hamba perempuan, wala syai'an, dan Nabi tidak tinggal satu benda pun. Ni Nabi, tuan-tuan oi. Masa dia nak mati, dia tak tinggal apa pun. Kita nak mati tinggal harta. Kita nak mati tinggal hutang tak bayar. Nabi adik ipar dia kata masa dia nak mati, duit dirham pun tak ada, dia tinggal. Duit dinar pun tak ada, dia tinggal. Hamba lelaki pun tak ada, dia tinggal. Hamba perempuan pun tak ada, dia tinggal. Dan tidak ada tinggal suatu benda apapun. Dia datang ketika dilahirkan oleh ibu dia dengan keadaan tidak ada apa, dia nak balik menghadap Allah pun dengan tidak ada apa, harta dunia ni. Masa dia dilahirkan oleh ibu pun tak bawa harta dunia, dia nak balik menghadap Allah pun dia tak bawa harta dunia. Sehingga dia pesan kepada isteri-isteri dia supaya berikanlah harta-harta dia itu infak pada jalan Allah. Sebab itu adik ipar dia kata, tak ada duit dirham pun Nabi tak tinggal. Duit dinar pun Nabi tak tinggal. Semua dia sedekah kepada fakir miskin. Hamba lelaki pun Nabi tak ada tinggal. Semua dia merdekakan hamba lelaki. Hamba perempuan pun dia tidak tinggal. Dia merdekakan semua hamba perempuan ni. Orang yang memerdekakan hamba sangat besar pahala dia. Dan Nabi tidak ada tinggal sesuatu benda pun. Allah. Kecuali kata Amru, yang ada yang Nabi tinggal masa dia nak mati ialah seekor himar yang berwarna putih. Ketika himar inilah yang dia guna untuk dia naik, dia tunggang, sama ada dalam perjalanan dia ataupun di dalam dia nak pergi berperang. Dan yang dia tinggal juga ialah senjata yang dia guna dalam peperangan. Hak tu ada. Hak lain semua dia bagi ke orang. Ada seekor himar warna putih yang dia duduk naik sebagai kenderaan dia. Ada senjata yang dia gunakan dalam peperangan melawan musuh Islam. Hak tu ada. Dan yang ketiganya, ardan ja'alaha libni sabili sadaqatan. Kata Amru, yang ketiga hak Nabi tinggal masa dia nak mati, sebidang tanah yang dia sedekah kepada orang yang musafir. Siapa-siapa yang musafir datang dalam keadaan susah kerana putus bekalan, maka Nabi sedekah tanah ini untuk orang tu belanja, jadikan harta untuk mereka bermusafir, balik ke negeri masing-masing dan sebagainya. Hak ni ada. Hak lain semua tak ada. Hamba tak ada, harta duit ringgit tak ada, semua tak ada. Yang ada tiga benda. Satu, kalde yang dia duk naik. Kedua, senjata yang dia guna dalam peperangan. Dan yang tiga, sekeping tanah yang dia sedekahkan kepada fakir miskin. Dia pesan, kalau dia sedekah kepada Ibnu Sabil, dia pesan siapa-siapa yang datang dalam keadaan susah, maka ambillah tanah ini, kamu berilah kepada dia untuk dijadikan sebagai harta dia, bagi dia menjalani perjalanan musafir dia. Ini Nabi. Hadis riwayat Bukhari.
daripada Amr bin al-Haris, saudara kepada Juwairiyah bintil Haris ummil mukminin radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dengan tidak meninggalkan dirham. Dirham ni duit kecil yang diperbuat daripada perak. Tidak juga dinar. Dinar ni duit besar sikit yang diperbuat daripada emas. Di zaman Nabi itu dirham dengan dinar. Dirham duit yang dibuat daripada perak, duit shilling perak. Dinar duit shilling emas. Nabi tak nak tinggal pun. Tidak ada hamba lelaki pun tak ada, dan perempuan pun tak ada, dan tidak ada sesuatu pun. Nabi tak tinggal apa pun, malingkan seekor bagal. Bagal ini kalde, dia berkahwin dengan kuda, terbit anak namanya bagal. Melainkan seekor bagal putih yang dia selalu menunggangnya, dan senjata serta sebidang tanah yang disedekahkan kepada orang-orang dalam perjalanan, yakni musafir. Hak tu saja yang ada. Pengajaran hadis maknanya apa, tuan-tuan? Maknanya Nabi hidup dalam keadaan zuhud. Dia tidak himpun harta kekayaan dunia. Sebab orang yang himpun harta kekayaan dunia, di akhirat kelak dia akan teruk sikit, disoal sana, disoal di sini. Sebab itu Nabi pesan kepada isteri-isterinya, kalau ada hartanya, sedekahlah kepada orang susah dan miskin. Aku datang dengan tidak membawa harta dunia, aku balik menghadap Allah pun dengan tidak membawa harta dunia. Sampaikan harta dunia ini kepada orang-orang susah yang memerlukan bantuan, seperti orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang musafir. Islam menghendaki umatnya supaya bersikap sederhana dan merasa cukup dengan nikmat yang diperolehinya semasa di dunia, karena ia adalah sifat mulia yang disanjung oleh Islam. Sifat sederhana ni. Islam menyuruh umatnya supaya menggunakan nikmat kurniaan Allah. Guna untuk apa? Kepada perkara-perkara yang boleh menambahkan pahala kepadanya untuk bekalan hari akhirat. Gunakan dia untuk buat benda-benda yang boleh tambah pahala kat kita. Allah. Islam menyuruh umatnya bersabar ketika menghadapi kesusahan dan kesempitan hidup. Sabarlah. Dan keempat, Islam menggalakkan umatnya supaya suka bersedekah, karena amalan ini, amalan bersedekah ni memberi faedah kepada yang memberi dan yang menerima. Orang memberi sedekah, faedah dia apa? Dapat pahala. Sampai Allah gandakan sampai 700 kali ganda. Diibaratkan bersedekah itu semacam sebiji benih. Dia tumbuh, sebiji benih ini ada 7 tangkai, dan tiap-tiap tangkai itu ada 100 biji. Sebiji benih terbit 700 biji benih. Artinya kita bersedekah RM1,
kita akan mendapat pahala dari sisi Allah RM700. Besar pahala bersedekah ni. Sebab itu orang yang tahu pahala dia akan bersedekah. Itu faedah yang pemberi sedekah dapat. Faedah yang diperolehi oleh orang yang menerima sedekah apa dia? Iaitu dia senanglah. Kalau dia susah, dia rasa senang sedikit sebab dia dapat sedekah. Itu katanya Islam menggalakkan umatnya supaya suka bersedekah kerana amalan ini bersedekah memberi faedah kepada yang memberi, dia dapat pahala besar, dan yang menerima mendapat sedikit harta dunia untuk menyara hidup dia. Kelima, hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan seorang hamba pun, sama ada lelaki maupun perempuan, ketika dia wafat. Sedangkan dalam beberapa hadis lain menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memiliki hamba. Nabi ada memiliki hamba. Menurut Al-Imam Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, hamba-hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut di dalam hadis itu sama ada telah mati atau dipedulikannya. Amboi. Apa dia tu? Bukan pedulikannya, tak faham kita tu. Dimerdekakan. Pedulikan tu merdekakan. Hamba-hamba yang Nabi milik tu sama ada dia sudah mati atau dimerdekakan semasa hayatnya sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam hadis ada menyebut Nabi ada memiliki hamba, tapi sebelum Nabi wafat, hamba-hamba ni ada yang sudah mati dan ada yang telah dipedulikan, yang dimerdekakan oleh Rasulullah ketika hayatnya. Waktu masa dia mati dia tak ada. Itu hadis yang pertama. Amr bin al-Haris cerita keadaan Rasulullah dengan harta-harta dunia ni. Dia tak ada tinggal harta apapun kecuali 3 benda. Satu, seekor baral yang berwarna putih. Yang kedua, senjata yang dia guna dalam peperangan. Yang tiga, sekeping tanah yang dia sedekahkan kepada orang-orang musafir. Nabi tidak terikat dengan harta dunia ketika dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, wa an Khabbab bin al-Aratti qala hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naltamisu wajha Allah ta'ala fawaqa'a ajruna 'ala Allah faminna man mata lam ya'kul min ajrihi syai'an minhum Mus'ab ibn Umair qutila yawma Uhudin wa taraka namiratan fakunna idza ghattayna biha ra'sahu badat rijlahu wa idza ghattayna rijlaihi bada ra'sahu fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nughtiya ra'sahu wa naj'ala ala rijlaihi syai'an minal idkhiri wa minna man ayna'at lahu samaratuhu fahuwa yahdiha.
Allah. Ini hadis pula menceritakan tentang sahabat-sahabat Nabi yang hijrah bersama Nabi daripada Mekah ke Madinah. Bagaimana keadaan mereka? Mereka duduk di Mekah sampai satu ketika Nabi diperintah supaya berhijrah. Nabi pun berhijrah. 13 tahun daripada dia duduk di Mekah sebagai Rasul. Maka Nabi pun berhijrah ke Madinah. Sahabat-sahabat pun hijrah. Apabila sampai di Madinah, mereka duduk di Madinah, maka sahabat ada dua jenis sahabat. Ada sahabat yang tak sempat menerima apa-apa habuan dunia pun. Dia mati. Dia tak dan menerima habuan-habuan dunia. Dan ada segolongan sahabat yang dapat menerima habuan-habuan dunia ketika dia berhijrah ke Madinah, dan dia mendapat kekayaan-kekayaan yang Allah anugerahkan kepada mereka setelah mereka berhijrah ke Madinah. Dalam hadis ini ada dua orang sahabat. Seorang perawi hadis ni namanya Khabbab ibn al-Arat, dan sekali lagi dia menceritakan seorang sahabat Nabi lagi yang bernama Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan, Khabbab ibn al-Arat ni dia seorang sahabat yang masuk Islam awal. Dia hijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicerita bahawa dia mengaji kat Nabi, pandai baca Quran dan sebagainya. Maka dia mengajak adik perempuan Sayyidina Umar bin Khattab yang bernama Fatimah masuk Islam. Akhirnya Fatimah dengan suaminya Sa'id masuk Islam di tangan Khabbab ibn al-Arat ni, perawi hadis kita ni. Sayyidina Umar pada ketika itu tak masuk Islam lagi. Sayyidina Umar balik ke rumah dia, dengan adik dia, dengan adik ipar dia duk belajar baca Quran. Adik dia Fatimah dengan adik ipar dia Sa'id ni dah masuk Islam. Khabbab ni lah pergi duk ajak baca Quran. Sayyidina Umar balik-balik, adik dia terkejut. Khabbab ni lari masuk dalam gulung tikar pergi sembunyi. Sebab Sayyidina Umar ni kalau dia tahu orang masuk Islam, dia akan denda, dia akan seksa. Sayyidina Umar kata, "Hampa duk baca apa?" "Kami baca kalamullah." Dia duk baca surah Taha. Taha
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. Itulah duk baca. Sayyidina Umar minta Quran hak tulis tu dia nak baca. Adik dia tak bagi. Akhirnya Sayyidina Umar ni marah ke adik dia pasal masuk Islam ikut Nabi Muhammad. Dia terus pergi rumah Nabi nak marah kat Nabi sebab adik dia dah masuk ikut jadi orang Nabi. Nabi duduk di satu tempat bersama dengan orang masuk Islam. Tiba-tiba orang yang duk jaga perhimpunan majlis Nabi itu, di rumah Arqam Ibnu Abi Alqam, dewan yang lepas tu, nampak Umar mai bawa pedang dia. Pasal apa? Pasal adik dia masuk Islam. Khabbab ni lah pergi duk ajak Quran. Sayyidina Abbas orang pihak kata, ya Rasulullah, Umar mai tu bawa mai pedang. Lepas dia takut. Dia bawa pedang mai tu. Kata Sayyidina Abbas, kalau tidak salah ingatan saya, biar dia masuk. Kalau dia masuk dengan tujuan baik, kita sambut dia. Kalau dia masuk dengan tujuan tak baik, nak bunuh Muhammad, aku akan bunuh dia dengan pedang yang ada di tangan dia tu juga. Tu dah hero kata. Dia pun bagi dia masuk. Nabi duduk atas tu, Nabi turun mai. Nabi tengok Sayyidina Umar tu sikit pun tak berubah, duduk bawa pedang. Nabi kata kepada Sayyidina Umar, wahai anak Khattab, sabar. Nabi doakan urut dada dia, Nabi doa kepada Sayyidina Umar. Nabi kata, sarung balik pedang kamu. Dia pun sarung balik. Kemudian dia pegang lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Muhammad, aku datang, ajaklah aku untuk nak masuk Islam. Nabi pun diajak mengucap kat dia. Hidayat dia sampai. Bermula dengan Khabbab ni lah yang mengislamkan adik dia dengan adik ipar dia. Akhirnya Sayyidina Umar masuk Islam pada hari itu. Baca surah Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Dia baca Taha Muhammad, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turun kepada kamu Quran untuk menyusahkan kamu, illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi peringatan kepada orang yang takut kepada Allah. Dia baca-baca ayat tu, Allah bagi hidayat pada dia masuk Islam. Itu Sayyidina Umar. Mula daripada Khabbab ni lah. Yang lari masuk gulung tikar tu, dia tak berani, takut dia nak bunuh. Tapi akhirnya dia pergi kat Nabi, Nabi doa untuk dia supaya hidayat. Akhirnya dia masuk Islam pada hari itu. Ni Khabbab Ibn al-Arad ni.
Dicerita disebut hadatsa jama'atun min ashabihi qalu, Khabbab ibn al-Arat ni hebat. Dia masuk Islam awal, dia mengislamkan ramai. Sayyidina Umar boleh masuk Islam pun sebab dia. Diceritakan oleh sahabat-sahabat dia. Dia pun pergi melawat dia fi maradi mautihi, ketika dia sakit nak mati. Sahabat-sahabat dia ni zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib jadi khalifah. Dia mati zaman tu, Khabbab ni. Zaman Nabi tak mati lagi, zaman Abu Bakar tak mati, zaman Umar tak mati, zaman Osman tak mati. Dia mati zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia sakit nak mati zaman tu. Sahabat-sahabat dia pi melawat dia ni, Khabbab ni. Faqala, dia kata kat sahabat-sahabat dia, inna fi hadzal makan 80,000 dirhamin. Hai sahabat sekalian, ni tempat aku duduk ni, aku letak hari tu 80,000 duit dirham. Duduk tang ni tak 80,000 duit dirham. Dia ni sahabat yang sempat mendapat nikmat setelah dia hijrah, sebab dia mati lewat. Dan saya sebut tadi ada dua golongan. Satu golongan yang mati awal tak sempat terima nikmat apa. Satu golongan yang dapat nikmat. Dia di antara golongan yang kedua dapat nikmat, sehingga dia dapat kumpul. Dia kata, tempat ini aku letak duit sebanyak 80,000 dirham. Wallahi ma sadattu 'alaiha ribatan faqat qattu. Demi Allah, aku tidak pernah simpan duit ni di tempat yang tertentu, dan aku tidak pernah menyuruh orang jaga duit ni. Aku letak situ. Wala mana'tu minha sa'ilan qattu. Dan aku tidak pernah menghalang siapa-siapa yang nak minta duit ni, dia ambil lah duit ni. Itu dia tuan-tuan. Duit 80,000 dirham dia letak situ. Dia tak suruh orang jaga. Siapa yang susah, siapa yang nak, ambil lah duit tu. Tuan-tuan, Allah, kita jangan kata duit telur ayam pun kita tak buat lagi tu. Tapi dia buat. Khabbab ibn al-Arat ni summa baka. Lepas dia habaq-habaq lagi tu, dia menangis masa dia duduk sakit nak mati. Faqalu lahu ma yubkik. Sahabat-sahabat yang pergi ziarah tadi dia tanya, wahai Khabbab, kamu teriak buat apa? Dia cerita-cerita dia tak duit tani 80,000 dirham. Siapa nak ambil lah, dia tak pernah halang. Lepas tu dia teriak. Faqala, sahabat tanya, wahai Khabbab, kamu teriak pasal apa ni? Kamu dah buat baik. 80,000 dirham kamu letak untuk orang yang susah. Faqala, dia jawab balik, abki lianna ashabi madaw wa lam yanalu min ujurihim fi hadhihi ad-dunya syai'an. Aku menangis ni kerana aku teringat ada sahabat-sahabat aku yang mati dulu, belum sempat mendapat nikmat hijrah mereka. Mereka mati dalam keadaan susah, sedangkan aku mati dalam keadaan senang, sampai aku dapat kumpul 80,000 dirham. Wa innani laqitu min hadzal mal ma akhafu an yakuna thawaban litilkal a'mal. Dia kata, yang aku menangis ni sebab aku mendapat nikmat daripada hijrah. Aku datang sini berjuang bersama Nabi, aku dapat nikmat sampai aku dapat kumpul 80,000 dirham. Yang aku takut
segala nikmat dunia yang Allah beri itu dikira sebagai balasan kepada amalan aku dulu. Itu yang aku takut. Aku pergi akhirat tak ada apa. Pasal apa? Di dunia Allah dah bagi ke aku senang. Dia teriak pasal itulah. Pasal dia takut kesenangan yang Allah bagi ke dia sebelum dia mati ini, itu adalah sebagai ganjaran Allah atas usaha dia hijrah dengan Nabi, dia berjuang dengan Nabi. Dia takut pergi ke akhirat dia tak dapat apa. Dia kata, sedangkan ada sahabat aku, sahabat-sahabat kita yang mereka mati sebelum dapat apa-apa nikmat, mereka dibekalkan oleh Allah dengan pahala yang besar di akhirat kelak. Aku dapat nikmat banyak, aku takut nikmat ni lah yang Allah bagi kat aku di dunia, akhirat aku tak dapat apa. Tu yang dia teriak. Antara sahabat yang mati sebelum dapat apa-apa nikmat ialah Sayyidina Mus'ab ibn Umair. Ni dia cerita dalam hadis ni. Kata Khabbab ibn Arat, hajarna ma'a Rasulillah. Kami berhijrah bersama dengan Nabi. Naltamisu wajh Allah. Kami mencari keredaan Allah. Hijrah tu ikhlas kerana Allah. Fawaqa'a ajruna Allah. Maka kami dapatlah balasan hijrah kami itu pada sisi Allah. Faminna man mata. Ada di antara kami orang yang mati sebelum dapat apa-apa nikmat daripada hijrah dia. Lam ya'kul min ajrihi syai'an. Dia tak sempat nak makan sedikit pun daripada apa dia nikmat hijrah dia tu, sikit pun tak dapat makan sebab dia mati awal. Ada yang mati dalam peperangan Uhud. Minhum, kata Khabbab, antara mereka yang mati sebelum dapat mengecap nikmat yang Allah beri hasil daripada hijrah ialah Mus'ab ibn Umair. Dia tak sempat nak dapat nikmat Allah. Mus'ab ni, dia orang Mus'ab ni dia masuk Islam orang nombor 6. Nombor 6 lepas Sayyidina Abu Bakar tu, nombor 6 dia masuk Islam. Mak ayah dia orang kaya, dia tinggal kekayaan mak ayah, main duduk dengan Nabi. Dia hijrah yang pertama pergi ke Habsyah. Hijrah yang kedua dia pergi ke Madinah. Nabi hantar dia pergi Madinah, mengajak orang Madinah. Dia balik mai ke Mekah, kemudian dia hijrah pula dengan Nabi. Akhirnya dia mati dalam peperangan Uhud, iaitu pada tahun 3 Hijrah. Mati sebagai syahid. Siapa dia? Mus'ab bin Umair. Allah. Ni kata Khabbab, ni di antara sahabat-sahabat kami yang hijrah dengan Nabi, tapi dia tak sempat menerima nikmat hijrah dia itu. Dia mati awal. Mati dalam peperangan Uhud. Tuan-tuan kalau pergi kat Uhud tu, orang pergi ziarah kubur syuhada-syuhada tu, dia di situlah dengan Sayyidina Hamzah. Qutila yauma Uhudin. Dia terbunuh mati syahid pada hari perang Uhud. Wa taraka namiratan. Dia tinggal satu kain. Namirah ni kain yang berjalak-jalak macam kain selimut. Fakunna idza ghattayna biha ra'sahu. Kata Khabbab perawi hadis ini, kami apabila kami kapan mayat dia dengan kain selimut namirah dia tadi ni, kapan dia dengan tu, kami tarik mata di kepala, badat rijlahu, keluar kaki dia keluar. Sebab apa? Kain tak cukup panjang. Tarik buah kepala, tutup kepala,
kaki keluar. Tarik bubuh kaki, kepala keluar. Kain selimut dia, hak dia bawa daripada rumah dia hijrah dulu ni. Dah tak ada kain nak kapin dalam kain tu lah. Tapi kain tu tak cukup panjang. Tarik buah kepala, kata Khabbab, keluar kaki. Wa idza ghattayna rijlaihi padat ra'sahu, apabila kami tarik tutup kaki dia, terbit kepala dia. Fa amarana Rasulullah, pi cerita kat Nabi, ya Rasulullah, kawan kita Mus'ab ni nak kapan dia tak cukup kain, tarik buh kepala keluar kaki, tarik buh kaki keluar kepala. Nabi suruh depa an nughtiya ra'sahu. Nabi kata kamu tariklah kain dia tu, buh tutup sebelah kepala kapan, kaki dia keluar. Wa naj'alu ala rijlaihi syai'an min al-izkhir, dan kami jadikan kapan kaki dia itu sebahagian daripada rumput izkhir. Ada sejenis tumbuh-tumbuhan yang wangi namanya rumput izkhir. Ambil rumput itulah kapan kaki dia yang keluar tu. Sebab kain tak cukup. Nak cerita kata dia ni di antara orang yang tak sempat mengecap nikmat yang Allah beri kepada orang yang berhijrah. Sebab dia mati awal, mati dalam perang Uhud. Wa minna man ayna'at lahu samaratuh. Kata Khabbab, ada di antara kami orang yang sempat menikmati akan hasil buah daripada hijrah dia. Dia boleh makan, dia boleh nikmat dan sebagainya. Antaranya aku sampai 80,000 dirham aku dapat kumpul. Fahuwa yahdiha, dan hasil yang dia dapat itu lumayan. Jadi dia nak cerita kat kita bahawa dua golongan manusia yang hijrah mereka diterima oleh Allah, tapi ada di antara mereka yang mati awal tidak dapat menerima nikmat-nikmat yang Allah beri kepada orang yang hijrah, dan ada di antara kami orang yang sempat menerima nikmat itu. Tu nak cerita kat kita. Daripada Khabbab Ibn al-Arad katanya, kami berhijrah untuk mendapatkan keredaan Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menulis balasan pahala bagi kami. Kami dapat balasan pahala di akhirat kelak. Lalu ada di antara kami yang mati dan tidak sempat memperolehi ganjaran di dunia. Tak dapat di dunia ni. Sedikit pun dia tak dapat. Antara mereka ialah Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, yang dibunuh di dalam peperangan Uhud. Uhud ni berlaku pada tahun 3 Hijrah. Peperangan yang kedua. Nombor 1 Badar, 2 Hijrah, Uhud 3 Hijrah. Dia mati dengan meninggalkan sehelai kain bulu yang berjalur-jalur. Ini kain selimut lah dia bawa dulu. Apabila kami menutup kepalanya dengan kainnya itu, ketika kapan, maka nampak kakinya. Tarik buah kepala, keluar kaki. Apabila kami menutup kedua kakinya, nampak kepalanya. Jadi kain tak cukup panjang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami menutup kepalanya dengan kain tersebut, dan kakinya ditutup dengan tumbuh-tumbuhan yang harum baunya bernama izkhir. Ambil ni rumput izkhir ni, mai balut kapan kaki, kepala dengan kain tu. Itu Mus'ab bin Umair. Allah, hebat dia. Dia hijrah berapa kali? Hijrah sampai akhir sekali jadi syahid. Hijrah ke akhirat, daripada dunia ke syurga Allah. Dan ada di antara kami orang yang berjaya
dan mendapat memperoleh hasilnya dengan lumayan. Dari hidup dunia ni dapat kekayaan macam-macam. Antaranya dia lah yang dapat mengumpul sebanyak 80,000 dirham, tapi dia sedekah habis duit itu sampai dia teriak apabila dia nak mati. Dia takut hak tu sebagai balasan yang Allah bagi di dunia ni, akhirat dia tak dapat apa. Tu yang dia teriak. Pengajaran hadis ini, Islam menyuruh umatnya supaya melakukan suatu amalan kebajikan ikhlas kerana Allah semata-mata, jangan kerana yang lain, bagi menjamin seorang itu berjaya hidupnya di dunia dan akhirat. Inilah para sahabat dulu, mereka hijrah dengan Nabi, tinggal harta kekayaan di Mekah, pergi ke Madinah. Ada yang sempat mereka menerima nikmat, ada yang tak sempat. Antaranya yang tak sempat Sayyidina Mus'ab bin Umair. Orang Islam dilarang daripada merasa kecewa sekiranya tidak mendapat pembalasan kebaikan yang dilakukannya. Jangan duk kecewa nah. Semasa di dunia, kerana pembalasan itu akan diberi oleh Allah di akhirat kelak. Kita tak dapat dunia, jangan kecewa, sebab di akhirat Allah bekalkan untuk kita. Harta benda dunia bukanlah menjadi ukuran bagi menilai amal seorang. Oleh itu Islam melarang umatnya daripada terlalu mementingkan daripada amalan-amalan untuk hari akhirat. Islam melarang umatnya daripada terlalu mementingkan kemewahan dunia daripada amalan-amalan untuk akhirat. Jadi Islam tak bagi kita duk penting amalan-amalan untuk kita mendapat nikmat dunia, tetapi kita hendaklah mementingkan amalan-amalan untuk mendapat nikmat di akhirat kelak. Itu maknanya. Harta benda dunia bukanlah menjadi ukuran bagi menilai amal seorang. Oleh itu Islam melarang umatnya daripada terlalu mementingkan daripada amalan-amalan untuk hari akhirat. Jangan penting amalan dunia. Orang Islam janganlah memandang hina kepada orang miskin dan fakir di dunia ini. Kadangkala orang yang fakir dan miskin itu adalah lebih mulia disanjung, ditinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita duk bahasa kita kaya senang, kita hina orang miskin, jangan. Para sahabat berhijrah meninggalkan kampung halaman, harta benda, saudara mara, semata-mata untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keenam, dalam hadis ini juga ada menceritakan kelebihan Sayyidina Mus'ab bin Umair. Sampai nak kapan pun tak cukup kain. Orang yang bertakwa dan berjihad di jalan Allah adalah di antaranya orang yang bertakwa dan berjihad di jalan Allah. Ada antaranya yang sempat menikmati hasilnya di dunia sebelum ganjaran yang menunggu di akhirat. Ini ada yang dia dapat dah nikmat dunia ni. Antaranya Khabbab ibn al-Arad. Dan ada pula yang segera dijemput kembali ke rahmatillah tanpa sempat menikmati nikmat dunia, seperti Mus'ab ibn Umair. Jadi apapun mereka akan dapat segala yang diperuntukkan oleh Allah kepada mereka di akhirat nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, begitulah cerita para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang berhijrah dengan Nabi semata-mata kerana Allah. Ada di antara mereka yang belum sempat menerima nikmat yang Allah beri hasil daripada amalan-amalan hijrah mereka, dan ada di antara mereka yang sempat menikmati nikmat-nikmat itu. Jadi itulah sedikit cerita tentang akhirat, tentang sahabat-sahabat yang menerima ganjaran dan yang tak sempat menerima ganjaran, antaranya Sayyidina Khabbab ibn al-Arat dan antaranya Sayyidina Mus'ab ibn Umair. Jadi saya rasa setakat dululah kuliah kita pada malam ini. Kita akan sambung pada kuliah akan datang, menceritakan pula tentang apa yang Nabi sebut di dunia ini, nilai dunia di sisi Allah lagu mana, dan bagaimana dunia pula dinilai oleh orang-orang yang gilakan dunia, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.